Malaysia tetap berpegang teguh sebagai negara Islam menolak budaya songsang, lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Meskipun diapit negara jiran yang mengiktiraf budaya itu, ia tidak memberi kesan kepada negara dan terus berpegang kepada undang-undang jenayah syariah dan sivil yang sudah termaktub. Equal for everyone, and we also want to get married, and we're also going to get kids and big family. Fenomena LGBT di Malaysia semakin membimbangkan kerana terdapat beberapa individu yang mula menormalisasikan budaya ini. Pada tahun 2021, Berita Semasa Sinar Harian telah mengeluarkan pernyataan di mana Nur Sajat mengaku bahawa dirinya ialah seorang transgender ketika temu bual dalam sebuah program yang disiarkan di platform YouTube dan juga Facebook. Sajat kini telah berlari ke luar negara bagi menyelamatkan dirinya daripada ancaman kekerasan. Seterusnya, pada Julai 2023, suspek berumur lingkungan 18 hingga 56 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan kerana mengadakan perhimpunan berkaitan hak golongan LGBT di hadapan kompleks beli belah logo yang bertempat di Kuala Lumpur. Mereka merupakan pengikut kumpulan Fahaman The Ahmadi. Pernyataan masalah yang terakhir bagi fenomena LGBT di Malaysia ialah di mana sebuah kumpulan yang terkenal iaitu The 1975 diarahkan untuk membayar denda sebanyak 12.3 juta ringgit Malaysia kepada penganjur. Hal ini kerana mereka telah melanggar kontrak yang berkaitan dengan persembahan mereka. Malah mereka juga telah menghina undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan LGBT dan melakukan aksi kurang sopan di hadapan penonton ketika konsert itu sedang berlangsung. Seterusnya, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada masalah tersebut. Di antaranya ialah faktor keluarga, persekitaran pergaulan, pengetahuan agama dan salah guna teknologi. Faktor keluarga dapat menyumbang kepada masalah tersebut apabila individu sukar mendapatkan kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi sikap ibu bapa yang tidak mencegah dan menghiraukan sikap anaknya pada usia mereka yang awal juga menjadi salah satu punca permasalahan ini terjadi. Yang kedua iaitu pergaulan individu. Pergaulan individu juga menjadi salah satu faktor dalam permasalahan ini apabila mereka sering kali bergaul dengan individu yang mempunyai sikap LGBT ini. Walaupun pada mulanya mereka normal, akan tetapi apabila sudah terbiasa dan selesa berkawan dengan komuniti tersebut, mereka juga akan terjebak dengan permasalahan itu. Persekitaran individu yang sering mengejek dengan perkataan yang kurang sopan seperti lembut maupun sotong juga dapat menyumbang kepada masalah LGBT ini. Pengetahuan agama yang lemah membuatkan individu tidak dapat membezakan di antara mana satu yang hak dan batil, mana satu haram dan mana satu yang halal. Jadi yang terakhir ialah salah guna teknologi di mana ramai individu yang ketagihan dengan menonton video unsur negatif seperti pornografi di dalam sosial media, filem yang mempunyai unsur LGBT dan sebagainya. Jadi apabila teknologi seperti ini semakin canggih, perkara seperti ini mudah diakses oleh individu yang mempunyai sikap ingin tahu lalu mereka terjerumus dalam masalah ini. Seterusnya adalah impak permasalahan daripada individu, agama dan masyarakat. Kesan kepada individu adalah penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS. Di Malaysia dianggarkan lebih kurang 90,000 orang yang mengidap AIDS setakat tahun 2012. Penyumbang terbesar penyakit HIV adalah daripada golongan LGBT dan majoriti daripadanya adalah lelaki. Hal ini memberi impak yang besar kepada negara dan memudaratkan diri. Selain itu, maruah diri juga akan tercelah kerana bertentangan dengan norma kehidupan. Kesan kepada agama pula akan menjatuhkan maruah agama, terutamanya agama Islam. Sesungguhnya, perbuatan LGBT adalah satu perkara yang dibenci oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, kepada masyarakat, ia akan meruntuhkan asas institusi kekeluargaan. Kajian menunjukkan perbezaan secara statistik antara mereka yang dibesarkan oleh ibu bapa yang normal dengan mereka yang dibesarkan oleh ibu bapa dari golongan LGBT. Ia akan menyebabkan kanak-kanak sukar untuk membesar dan berkembang
dan juga akan menyebabkan pelbagai masalah dari segi keturunan dan mental. Selain itu juga dipandang hina oleh masyarakat kerana boleh meruntuhkan sekumpulan manusia yang menjaga adat tata sosial dan pegangan agama yang menyebabkan masyarakat binasa. Saya akan meneruskan dengan cadangan penyelesaian sedia ada. Bagi isu fenomena LGBT ini, penyelesaian sedia ada adalah oleh JAKIM melalui bahagian keluarga dan komuniti dengan bekerjasama Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Mereka telah menjayakan program Komuniti Disayangi Transgender bagi tahun 2023 yang bertempat di Kalumpang Resort dan Training Center Selangor. Program Mukhayyam adalah program bimbingan kepada golongan LGBT agar berusaha menjalani kehidupan fitrah yang diajar di dalam agama Islam. Program ini melibatkan 30 orang peserta daripada Selangor dan 30 orang peserta daripada negeri Johor. Program ini diadakan selama 3 hari 2 malam yang padat dengan pelbagai aktiviti iaitu pada 27 hingga 29 Julai 2023. Program ini telah menitik beratkan aktiviti keagamaan dan kerohanian, aktiviti lasak dan aktiviti berkumpulan. Antara aktiviti lasak yang dijalankan adalah dengan merentas sungai dan jungle trekking. Selain itu juga, peserta diuji dan diberi pendedahan dalam slot psikologi yang disampaikan oleh Puan Zarina binti Hamzah iaitu Pegawai Psikologi College Community Hulu Selangor. Slot-slot sepanjang program ini dikendalikan oleh Al-Iman Motivation Training dan perisian ini saya rujuk daripada portal rasmi JAKIM yang diterbitkan pada 31 Julai 2023. Wabarakatuh, saya Nusraila binti Daud akan meringkaskan aktiviti yang telah kami laksanakan sebagai cabaran penyelesaian dalam memerangi LGBT. Kumpulan 2 telah melaksanakan kempen perangi LGBT bukan untuk memusuhi sesiapa dengan cara membuat postingan di platform TikTok dalam bentuk gambar yang boleh diluncur ke kanan dan ke kiri dan mudah dibaca oleh orang ramai. Kami memilih platform ini kerana aplikasi TikTok merupakan media sosial yang memiliki jumlah pengguna yang paling tinggi. Antara perisian kempen ini termasuklah maksud LGBT, kedudukan LGBT menurut perspektif Undang-Undang Malaysia, isu yang timbul daripada gejala LGBT dan cabaran penyelesaian dalam menangani LGBT. Hasil daripada postingan kami telah meraih jumlah 35 likes dan 10 komen daripada 249 jumlah tontonan. Kempen ini juga merujuk kepada artikel yang bertajuk Gejala LGBT di Malaysia, Isu dan Cadangan Penyelesaian yang ditulis oleh Muhammad Afandi Mat Ismail dan Muhammad Sabri Nasri dari Fakulti Undang-Undang Governance dan Hubungan Antarabangsa dari College Universiti Islam Melaka. Sekian itu sahaja dari kumpulan 2. Terima kasih.